sains dan Islam. Saya rasa ini perkara-perkara yang kita boleh kongsi bersamalah, yang boleh kita share, dan insya-Allah bila buat tajuk ni kita akan tengok macam mana kita nak tengok apa yang dapatkan menyepadukan ilmu. Saya ingat ini pandangan saya, mungkin ada silap ada salah tu saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan tu ini kelemahan diri saya lah. Jadi apabila kita cakap soal jegating sistem knowledge ni, sebenarnya kita telah berbahas tentang banyak perkara. Dan kita kena melihat kepada suatu nature yang berlaku pada ini ialah bagaimana bila kita bicarakan kepada sistem hari ini, kita melihat beberapa few nation, especially in South Asia. Generally, the implementation of teaching Islam education can be into main cluster. There is two cluster of education in the context of today. First is what they call is Islamic education as a subject. Ini suatu yang dikatakan sebagai satu mata pelajaran lah, satu subjek. Kalau kita tengok, kalau kat sekolah tu, in school we call it subject dekat Islam, the subject of Islamic education. Kalau another part is we have subject about so-called Quran Sunnah. Maybe a topic again, tajuk yang lain tentang dengan syariat Islamiah. It's a topic. In subject, in university, it's become a faculty. For example, kat UKM we call it Fakulti Bunyat Islam. Kalau di Uniza dipanggil pengajian Islamic Contemporary. Tapi kalau di tempat lain tu di UM dipanggil academic Islam. So dia jadi satu dalam in university he become a faculty and a subject. It's not a system. But another part is what we call is Islamic education as a system. Ini kalau kita tengok dalam sekolah-sekolah. Kalau sekolah we call it sekolah pondok, sekolah agama, SMKA, KAA. And in terms of bila kita tengok at university level, of course we look at UIM. We also USIM is part of what we call system. And USAS, quiz, Queen now UC Islam Melaka, and Call Islam Queen Insania now in Unisham, previously Queen, dan kemudian di upgrade jadi Unisham, and Call Islam Pahang now become USAS, dan juga sekarang ni Call Islam Antarabangsa. Ini cerita-cerita lama yang kekal, yang sekarang berubah jadi universiti. Ini nak ceritakan bahawa dalam nama-nama ini, the name yang dibentuk ni pada permulaannya, ini kisah sejarah yang kita ambil pada masa ditubuhkan macam Queen, Quiz, Queen, Kipsas, Kias, Kip sebagainya adalah berteraskan kepada sebuah pengajian yang berteraskan Islam as a system. Islamic education sebagai sistem. Dan environmentnya berbeza. Now, they upgraded become university. But sejarah dia, penubuhan UIA, USIM, USAS, Quiz, Queen ni, the fundamental Islamic education as a system. So the whole structure of university is based on Islam. Mula dari pagar sampailah ke mana peringkat, daripada pengawas keselamatan sampailah ke pelajar. Sama juga SMKA, SMKA. Kalau kita perhatikan daripada sistem tu, daripada pengawal keselamatan ni sampailah kepada tukang kebun dia, sampailah kepada guru, sampailah kepada warden. The whole structure is based on Islamic education as a system. So the whole school, the whole university, the whole college, the whole student, dia menjadikan Islam itu sebagai satu pendidikan Islam sebagai sistem kehidupan mereka. Now, ini dua yang berbeza. So macam mana kita nak sepadukan? Adakah kedua-dua ini sebenarnya dapat menyepadukan konsep ilmu akhir nakli satu perkara? Adakah kita berjaya melahirkan satu keadaan yang mana mereka itu boleh wujud sebagai satu pengintegrasian ilmu dalam realiti sebenar, ataupun sebenarnya hanyalah sebagai satu susunan? Susunan, maksud susunnya lah. Subjek ni dalam sekolah disusun. Susunan ada pengajian Islam, ada sains, lebih dalam satu masa. Tapi tidak menjadi what we call the real integration of knowledge yang kita harapkan sebagaimana kita bincangkan oleh ramai pakar-pakar. Baik, saudara dan sekalian. In terms of education system, the present day, they are represented by religious and secular system. Simple aja. Sekolah kita ni kat mana-mana pun dia akan pergi kepada sekolah sekular, sekolah agama. Both philosophical and practical term. Senang, sekolah agama ni kalau disebutkan dalam kehidupan dia, kalau kata sekolah agama ke, universiti ke, college ke sebagainya, dia dipanggil religious. Mana based on dipanggil keagamaan. Satu lagi sekolah pula dia panggil secular school. Secular maksud dia bukan secular dari sudut pengajar, tapi nature dia tidak menjadikan universiti atau sekolah itu sebagai Islam sebagai the foundation. Ini suatu perkara yang menjadi perbahasan yang kita tengok macam mana kita nak jadikan
dalam sebuah universiti itu atau sekolah itu berteraskan kepada nilai. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan secara umumnya, maka dia akan dibahagikan kepada dua sekolah agama dan juga sekolah sekular. Itu secara nature orang sebutkan. Walaupun adanya proses integrasi ilmu, tapi yang berlakunya begitu. Dan ini kalau kita sembuk, kalau kita kaji tentang 50 tahun dahulu, Al-Faruqi, Fazlur Rahman, Ka'ab Al-Hassan, Abu Hassan Sulaiman, Naql Al-Tas has proposed the idea of Islamization of knowledge. Ini idea 50 tahun dahulu. 1997, Global Conference Mekah, they proposed the idea of Islamization of knowledge. So nearly more than 50 years. 50 years ago, dah 50 tahun lepas ni, kita telah mencapai satu tahap di mana kita melakukan proses ilmu. Persoalannya ialah, adakah proses itu melahirkan ilmu Islam atau tidak? Ini yang kita nak tengok. So, adakah kita berjaya melahirkan ilmu-ilmu yang sepatutnya berlaku, ataupun sebenarnya kita masih berada dalam satu tahap philosophical term. Masih dalam falsafah, tidak boleh menterjemahkan dalam kehidupan sebenar, dan mungkin yang faham tu sedikit, mungkin yang tak faham tu ramai, tapi atau sebenarnya ada yang dipanggil pengislaman ilmu secara sebenar. Akhirnya kita nak menjadi manusia yang betul-betul supaya balik kepada Islam, menekankan untuk gaining and using knowledge for the purpose of Allah SWT. So adakah itu berlaku? Ini perkara-perkara yang kita rasa kita boleh bincangkan secara mendalam. Saya rasa sudah after 50 years we must look whether the process of Islamization of knowledge now become reality, or is still a process and we still searching the real what you call the real findings or result that this is a product of Islamization of knowledge. Ataupun sebenarnya kita masih dalam keadaan mencari-cari apa sebenarnya pengislaman ilmu dalam konteks yang sebenar. Yang ini saya rasa boleh kita bincangkan, sebab ini proses akan berlaku dan ini proses bukan mudah. Kita dijajah bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Yang kalau kita boleh fikirkan, ini sesuatu yang baik. Kita beri contoh. Paling mudah kan. Hasalan Gulung telah menyatakan bahawa the purpose of knowledge Islam is to proceed beyond perceptual internal world into the high truth and to allow the process that knowledge to become closer to Allah SWT. Begitu juga idea oleh Wan Daud yang mengargue bahawa kepentingan every Muslim experience the culture of knowledge toward the success and independence individual or community. And Islam juga menyatakan bahawa education system yang padanya adalah untuk mendapatkan ilmu toward the right action, since knowledge is essential for iman and amal soleh. Berarti konsep beramal, soleh satu perkara yang besar. Sebab itu dalam konteks kita nak mengkaji tentang Islamisasi ilmu tu, ini bukan mudah. Kita hidup dalam keadaan yang lama, tiba-tiba kita nak menyatu padukan dalam tempoh 50 tahun bukan mudah. Kita telah hilang berapa lama pakar-pakar, tiba-tiba kita nak gabungkan, bukan benda yang mudah. Kita hidup keadaan cabaran sekular yang begitu besar, lagi-lagi pula dalam kehidupan dunia yang tanpa sepadan ini sebenarnya challenging tu semakin hebat, and we are facing these difficulties, but we have to try our best. I hope that daripada universiti-universiti yang kita ada seperti USIM, seperti UAE, seperti UQI, seperti universiti-universiti seperti yang Islam ni boleh menghasilkan satu yang dipanggil model, dipanggil Islamic knowledge. Yang ini yang kita rasa nak fikirkan bagaimana berlaku atau tidak ni kita tengok. Baik, saudara dan sekalian. So kalau kita balik kepada research punya Islamization of true riches, macam mana kita nak mengkaji, nak mengislamkan melalui penyelidikan. Sebab tu dalam Islam ni ada dua bentuk research. Pertama, research Islam, Islamic studies, in dalam bidang pengajian Islam. Satu lagi research for Islamic work, which are not research to any else because Islam nature as a comprehensive way of life. Sebab tu kalau kita nak kajian Islam, betul apa-apa juga kajian, regardless the field they are doing, they can be encompassed in Islamic research. For example, research Islamic studies. Ini banyak kita buat. Tetapi kajian-kajian based on Islamic work yang kita buat dalam bidang perniagaan, bisnes, teknologi sebagainya, ini kita kena kembangkan. Persoalan ni adalah, adakah kita melahirkan yang part kedua ini really based on Islamic knowledge of knowledge. Ini satu persoalan yang perlu kita dalami dan ini perlu kita kaji. So kita ajak orang buat PhD masters in the field of, for example, chemical ataupun dalam bidang engineering. So adakah nature dia orang ni sebenarnya membawa kepada nature untuk mengkaji ilmu yang sebenar? Bukan tempelan, bukan sebagai satu semangat dalaman, tapi real Islamic research. At the end, they realize that the work is belong to Allah SWT. Ini yang kita nak kritik sikit
pandangan-pandangan barat. Contoh saya bagi dalam Bloom's-nya taksonomi kan. Kita belajar Bloom taksonomi, kadang-kadang ada obses dengan Bloom taksonomi, kadang-kadang kita jadi pening. So adakah Bloom taksonomi sebenarnya satu sesuai untuk dalam bidang kita? Saya cuba kita tengok kalau dalam Bloom taksonomi paling mudah yang kita katakan dalam aras perendah, dia panggil aras pengetahuan. So pada saya aras pengetahuan dah tinggi sebanyak aras paling dari pemerhatian. Sebab itu dalam Quran afala tubsirun. Kalau perhatikan itu, adakah perhatian itu adalah sebagian ilmu? Kita nak perhatikan budak macam kita, tengok benda tu. Ilmu lah itu sebenarnya. Tapi adakah itu dikira dalam ilmu atau sebenarnya ilmu itu masih bukan ilmu atau sekadar informasi? Ataupun kita tengok layer paling tinggi. Ya, contoh paling mudah kita kata dalam konteks pendidikan. So kalau dalam Islamic studies, contohnya lah, dalam sains, orang buat kaji tentang nuklear. At the end of nuclear itu sebenarnya creating is bagus, tapi adakah creating sebagaimana yang kita sebut dalam belum itu mempunyai nilai ihsan dalam kehidupan yang untuk menjaga kebaikan? So mungkin hanya sekadar satu layer yang paling tinggi ilmu, tapi mungkin tidak mencapai tahap ilmu Islam sebenar. Sebab at the end of product ihsan, iaitu akhirnya orang itu buat kerana Allah dan untuk menjaga kebaikan manusia. Ini yang mungkin kita kaji. Sebab tu ada orang terlalu obses dengan belum. Saya tak kata belum tak bagus. Tetapi adakah sesuai dengan konteks pengislaman ilmu yang kita lakukan? Atau sebenarnya kita boleh baiki, kita boleh kritik pandangan belum itu. Sebenarnya banyak yang kita boleh. Belum pun dia improve dia punya taksonomi. Dia ubah sikit creating. So adakah creating itu tinggi? Saya bercontoh. Buat kajian kan, kata orang kaji tentang baca Quran, yang kajian Quran. Ini dalam Islamic work. Macam tu berkata kaji Quran. Dia mengamal, dia kata dia menghafal Quran. Menghafal Quran ni kalau belum dia kata aras paling rendah, mengingat. Tapi sebenarnya Quran adalah satu layer yang lebih tinggi. Mungkin layer itu lebih tinggi lagi ada lagi. Yang ini saya kata kita kena kaji. Sebab tu pada saya, ini my personal opinion that we need to look at this very thoroughly. Since we are always been trapped by the secular movement in order to make sure that this right. Sebab tu pada saya lah, sebagai dalam bidang pengajian Islam ni, if you want to look into deep the knowledge, you must look at the taxonomy of knowledge. Whether this one is consistent with Islamic views or not. Sometimes we adapt it and adopt it without any criticism. It is because this is what we call dari terima kena pakai. So we not allowed to criticize this idea of Bloom's. Belum terbuka kepada kritikan. So kadang-kadang kita obses dengan benda tu yang belum kita fikir. So dalam pengajian Islam, saya beri contoh, we have been forced to wear baju ni, baju orang sains, baju orang teknologi, baju orang electrical engineering. Tetapi kita kena pakai baju taksonomi yang diguna oleh apa yang dinamakan dalam pandangan barat tu orang sains, teknologi, tetapi kita kena pakai pula orang sastra, orang yang bidang seni, orang pengajian Islam, orang dalam bidang sukan, kena pakai taksonomi yang sama juga, sedangkan dua tu berbeza. Itu satu. Yang kedua, the sources atau the fundamental of Bloom came from Western, which is their nature is based on production dalam bidang industry. Kita pula ada nature agama. So ada tak fit dari konteks di mana the source of knowledge and idea itu fit tak dengan kita punya, or we need to adapt it without any modification, or we can do something better in order to fit that Islamic knowledge, that is the Bloom is consistent with the Islamic knowledge. Ni yang kata berat sikit tajuk ni. Sebab tu kita fikir sahabat-sahabat semua, we need to look it critically. Now is the right time we look at whether this Bloom taxonomy, kerana apa? Sebab inilah dia kita punya parameter di universiti ke, di sekolah ke, adakah ini jadi asas kepada kita untuk kita create something different yang beri penegasan kepada soal ilmu. Kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah. Saudara boleh pegang pun, tak ada masalah. Saya pun menggunakan belum juga. Tapi pada saya, kita kena lihat dari sudut praktikalnya. So bagaimana kita nak ukur, katalah kita sains Islam. So macam mana kita nak ukur pengetahuan based on Islamic science? Setakat mana? Adakah perlu mereka boleh menghuraikan, mentafsirkan? So adakah kriteria pengetahuan dalam Bloom taksonomi itu sama dengan taksonomi pengetahuan dalam konteks sains Islam? Yang ini kita kadang-kadang, pada saya kita kena tengok. Lepas tu saya kata, kami sedang buat kajian satu, alhamdulillah dalam buat gelar FRGS tentang, kita mengkaji tentang apa dia panggil domain taksonomi, cognitive taksonomi berdasarkan sains Islam.
So adakah sesuai yang kita buat ni dan taksonomi ilmu yang ada pada kita gunakan ini sebenarnya fit tak dengan kita? Sebab tu bila kita nak mengajar, kalau tak ada taksonomi pendidikan, objektif dalam pendidikan, kita boleh mengajar mereka. We may talk about philosophical part, but we cannot adapt it, melakukannya, implement it in terms of reality. For example, a teacher want to teach about, katalah mengajar is about tentang kejadian alam. Okey, kejadian alam dalam konteks sains tauhidik ni macam mana? Kalau sains Islam tu macam mana? Adakah sekadar menerangkan? Yang ini saya rasa practically kita kena develop, dan ini satu cabaran barulah dalam konteks pendidikan sebab kita memfikirkan taksonomi berbeza ini menyebabkan pembelajaran itu. Jadi pada pandangan saya yang kita fikirkan. Baik. Islam ini embrace other field than such as education, politics, economy, and social studies, and science, because as argued by Von Denver, Islamic research is for all field of knowledge and all field of education, because Islam is for the whole world. Sebab tu saya nak pegang pandangan bahawa sebenarnya kalau kita mengkaji, kita belajar, kita buat apa pun, bekerja apa pun sebenarnya adalah ibadat. Sebab tu malaikat yang mencatat kita ni, dia ada sepanjang masa. Dia malaikat kita yang duduk sebelah kita ni, yang kiri kanan kita ni kan, yang mencatat ni, dia tak ada, dia ada pada bila masa. Dia tak ada masa sembahyang je, masa baik tak, semuanya masa ada. Means that what we are doing daily is considered as ibadah to Allah SWT. If we doing correctly, we are doing ibadat. But if we doing different way, so it become to maksiat Allah SWT. So pada saya, sebab tu filosofi malaikat yang menjaga kita, kiri kanan kita ni, yang mencatat amalan kita ni, ialah malaikat yang 24 jam. Means that our life, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dicatatkan. So bila dicatatkan, means kehidupan kita tu ada nilai agama. Bila ada nilai agama, makna apa yang kita buat tu, the integration of knowledge itu mesti berlaku dalam kehidupan kita. However, there are some views that some scholars who restrict Islamic merely to the study that related to Islamic scripture. Tak nafikan, ada yang menafikan bahawa ada yang kata bila sebut Islamic studies ni, dia hanya kepada Islam, bidang pendidikan Islam. Tak, bagi saya berpandangan apa juga yang kita buat. So now, bila kita masuk in research, so whatever research we are doing, as long as bring to the benefit of the ummah, is considered as dakwah, is considered as ibadah, is considered as a part of Islam. So regardless bidang apa pun, kecuali benda-benda yang membawa keburukan. Ini pada pandangan saya kalau fikirkan. Baik. Okey. Secara umumnya kita terima bahawa dalam Islam ni kita terima the fundamental is Al-Quran Sunnah. Sebab tu dalam nilai yang kita pegang, nilai dua paramount sources Al-Quran Sunnah tak boleh kita nafikan. They provide a spiritual dimension and philosophical material foundation to understand Islamic literature. Dan yang paling penting ialah nak membuat kajian, nak mengislamkan ilmu itu bukan benar. Sebab kita nak jadikan foundation itu Quran dan Sunnah sebagai satu Islamic knowledge. So, apa hasil kita? Yang ini yang pada saya lah, kalau kita boleh fikirkan, apakah parameter yang kita nak ukur pengislaman itu berlaku secara praktikal. Secara filosofinya dia dah ada, tapi secara praktikal, khusus sebagai contoh, untuk sekolah rendah, untuk prasekolah, kan? Macam mana kita nak ajar parameter Islam ilmu itu kepada mereka? Kita masuk sekolah rendah, tahap 1, 2, 3. Macam mana kita dari sudut objektif pembelajaran je, educationnya, dia boleh mencapai tahap yang dikatakan sebagai apa dia katakan? Itulah Islamic knowledge. Bila masuk ke peringkat sekolah menengah rendah, dia pula belajar. So ini parameter yang kita ukur. Di so-called Islamic knowledge. Bila masuk sekolah menengah pula, dia belajar 1 sampai 5. So yang dia belajar itu ada dia punya taksonomi itu betul. Nilai itu betul. Bila refer, yes. Akhirnya dia belajar at the end, dia belajar tentang apa yang dipanggil sains tauhidik ataupun pengislaman ilmu berlaku. Jadi ini suatu ukuran yang saya rasa dari sudut universiti kena mengkaji. Sangat USIM boleh lead perkara tentang ini, bagaimana mengkaji tentang how practical dari sudut di sekolah dan juga di peringkat sekolah, supaya sebab nak di peringkat universiti mungkin berlaku, mungkin pada saya di USIM tak ada masalah sebab itu high level, mungkin berlaku dalam parameter yang tinggi. Tapi bagaimana pula dari skop reality di peringkat sekolah rendah, sekolah prasekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, dan akhirnya dia akan masuk universiti. Ataupun sebenarnya mereka terpaksa belajar dalam keadaan yang tidak ada panduan, kemudian masuk universiti, masuk integrasi ilmu. Ini satu persoalan juga yang kita fikirkan, bagaimana how deep we want to look at this part. Okey, saudara sekalian. Okey, saya skip tajuk ni sikit. Okey. Pada saya,
How we want to develop Islamic knowledge? Ini satu persoalan yang saya rasa kita kena. Macam mana kita nak develop Islamic knowledge? We are talking about Islamization of knowledge. Itu proses. Islamization mean is a process to Islamize the knowledge. But now we talking Islamic knowledge. What is Islamic knowledge? Ini menjadi satu persoalan kepada kita. Apa sebenarnya Islamic knowledge itu? Adakah kalau kita tunjuk kepada orang, so after 50 years of Islamization of knowledge, so after you doing 50 years, so where is the product? Why is this called Islamic knowledge? Yang ni mungkin kawan-kawan kita boleh jawab kot. Saya tak nak jawab sebab tajuk ni, sebab tajuk complicated. Kita tunjuk apa kriteria yang kata Islamic knowledge tu. So after 50 years of doing Islamization of knowledge, what is the indicator or the element or the proof that this is so-called Islamic knowledge? Yang ini mungkin kawan-kawan USIM kena buat research lah kot. Nak bina ni mungkin dah minta FRGS dah lepas dah. Kena minta kajian-kajian TRGS ke LRGS ke nak mengkaji apa yang dipanggil Islamic knowledge yang berlaku tu di mana. Dan kalau tanya bagaimana, so adakah dia dalam satu bentuk yang inklusif ataupun eksklusif? Prof, jelas sikit Prof. Ya, sila. Prof setuju ke ada pandangan yang mengatakan sebenarnya knowledge is neutral. So Islamic knowledge is impossible. So apa pandangan Prof? Well, itu balik kepada kita. Itu yang kita kata macam mana kita nak, because it's very secular sebelum ni kan. Orang bila belajar tu dia kata ini semua tak dinilai agama. So now because tu the process of Islamism berlaku, dia nak mengislam membetulkan Islam. So even parameter of Islamic knowledge itu ada banyak version. Satu version nak jadikan orang, contohnya saya dengan mengamalkan ilmu yang baik, saya jadi orang soleh, so ilmu yang saya dapat tu menjadi soleh. Itu satu version. One version kan. Satu version lagi, kalau kita study banyak pandangan ni, dia kata gini, kita menterjemahkan ilmu juga satu proses mengislami ilmu. Satu layer lagi, nak buat bagaimana kita menggabungkan sains dan juga Islam, itu satu version. So which part yang kita nak buat? So itu yang katakan mana produk itu. Dan kita tak, pada saya knowledge itu must base. Saya kata kalau kita awal tadi kan, if we agree that knowledge is based on Allah SWT, ayat itu balik kepada foundation yang asas tu. So pada saya is still debatable yang boleh kita bahaskan, because ini memang tajuk yang bagi agak berat lah kan. Saya baru dapat nak bina balik bila saya study, kita buat serta berbual dengan pakar-pakar dalam bidang philosophical of science Islam ni. So memang dia kata masih lagi tak ada satu a firm what they call module or model that the practical model of doing what we call Islamic knowledge tu. Dia masih dalam keadaan kita dalam philosophical, maknanya kita mengajar dia balik kepada soal bila you Islam you baik, maka bila you dapat ilmu itu maka you jadi baik. Itu yang didapatilah ya. Tapi kita masih mengkaji lagi. So saya berpandangan, bagi saya ilmu itu tidak bersifat natural. Ilmu itu ada nilai Allah SWT, sebab dalam Islam ni apa juga akan berikut Allah SWT. The nature of knowledge is because Allah SWT. So we need to bring back. Saya bagi contoh, contoh kalau kita kaji tentang, saya bukan orang sains tapi saya cuba mengamati sains tentang kita developing what we call technology nuclear. So kalau orang yang purely based on knowledge dan develop tu, they don't even care whatever want to do. Selagi aku boleh develop creating something new, pada saya this okay. Tapi dia tak fikir konsep ihsan. So dia hilang benda tu. So apakah parameter yang kita nak ukur ilmu itu sebenarnya membawa kebaikan? Yang ini saya rasa kita kena pergi satu layer yang kritikal lah. Sebab ini part dekat philosophical. So kalau ada orang falsafah boleh bincang tajuk ni, saya ingat satu cukup menarik. It's a really challenge for us lah. Bila orang tanya kata kita, saya juga tercabar juga katanya. Okay, after doing 50 of Islamic knowledge, so where is your Islamic knowledge? Okay, you kata you masak sedap. So mana masakan you? Nak jawab macam mana saya? Pendengar jawab tu loh. Itu yang jadi satu persoalan kepada kita. Ini pandangan saya. Tak apa, kita buka kepada perbincangan lah. Baik. Pada tu, mungkin jawab soalan saya atau tidak, Brother? Prof, Islam as a subject, yes. Yes, you can see, very clearly. But to Islamize the knowledge, macam contoh yang Prof sebut tadi, nuclear
ataupun dalam sains angkasa misalnya, okay? Yep. Aeronautical dan sebagainya. So where is the Islamic knowledge that we can extract from them? Ya, itu kena bagi orang saya bincang. Itu kata filosof, kita masih lagi terawal-awal lagi ni. Kita sebenarnya tak ada bijak lagi. Kita ada idea. Saya bagi analogi, kita ada idea, kita tahu benda tu, okey, kita tahu benda tu. Macam mana kita nak buat benda tu? So macam mana kita nak bawa? So apakah parameter? Okey, kata science astronomy. Okey, this science thing. At the end tu, adakah proses itu yang kita nak ambil menjadi Islam, ataupun end product itu kita kata at the end Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku jadikan itu, Masya Allah, tabarakallah, ini adalah nikmat Allah berikan kepada kita. So adakah proses itu yang nak dibuat, ataupun sebenarnya end product nanti bila dia belajar ilmu tu, dia akan jadi manusia yang sebutkan ya allazina amanu wa amilus solihat. Adakah produk itu? So yang ini sahabat-sahabat Yusuf kena buat kajian lah. Saya melontarkan idea supaya dapat dijadikan suatu persoalan, sebab bila orang tanya saya nak jawab, so where is Islamic knowledge? So saya pun nak jawab pun, okay, we look at USIM and UIA, there is a called nature that I study. So is there the knowledge? I'm sure that the student already become knowing that the knowledge is already Islam, or they just tap it into idea that saya belajar kat universiti, then I know that. Itu persoalan kita bahas sekarang. Saya ingat ini agak philosophical sikit lah. Tak apa, sebab tajuk ni kita tengok. Jadi pada saya, kita boleh tengok lagi. Mungkin Yusuf dah merentah banyak benda yang saya rasa is the effort tu very very, saya cukup respect Yusuf buat bila memberikan satu tajuk menggabungkan ilmu dan akli itu sebagai satu effort yang besar. Dan bagi saya this is something that bagi saya satu proses yang berlaku cukup baik, dan mungkin kita tengok berlakunya itu sebenarnya berlaku kepada produk yang dibuat, iaitu bila melahirkan pelajar. Saya nak beri contoh ini pada saya lah. Kalau kita seorang saintis yang taat kepada Allah, yang ingat bahawa sebenarnya aku belajar dengan Allah, dan akhirnya dia submit kepada Allah, itu mungkin produk yang dikatakan itulah sebenarnya hasil daripada Islamic knowledge yang kita buat. Begitu keadaannya. Mungkin itu keadaannya. Atau kita ada satu modul yang kita kata, so now this is the module. Kalau kata belajar tentang ilmu sains Islam, accounting ke, yang sosial ataupun dalam bidang seni ke sebagainya. So ini sebenarnya package yang perlu ada kepada mereka. Mungkin kita buat begitu. Ini pada pandangan saya lah. So we still searching that part. Ini pada pandangan saya. Okey, nanti kita boleh discuss lagi. Baik. So pada saya, yang paling penting dalam konteks Islam ialah akhirnya kita balik kepada konsep mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Sebab tu ada pandangan saya daripada Prof. Khalijah, daripada Usman, Profesor Usman, dan juga Karakad UKM buat, dia panggil sains tauhidik. Itu satu bentuk approach yang dibuat, iaitu bagaimana sains itu berdasarkan kepada mengisahkan Allah. Adakah itu kita boleh consider sebagai Islamic knowledge? Kalau itu, fine, tak ada masalah. So kita dah ada model-model yang kita buat supaya kita nak buat yang kita ingat Islamic research and research should affirm the concept of tauhid, primacy of Allah SWT, the role, revelation, important religious values, and benefit humanity, and we need to establish Islamic knowledge after 50 years process of Islam. So ini yang kita, kalau boleh sahabat-sahabat boleh jawab soalan ni selepas 50 tahun buat pengislaman ilmu. So orang tanya mana dia? Yang ini kena jawab lah. So macam mana bentuk tu, kita tak dapat lagi bentuk yang frame yang kata, oh this is one, oh this is one. So kita harus cakap, this is a process. But apa yang sebut tu, saya rasa itu tuan-tuan, sahabat-sahabat kena fikirlah bersama-sama dengan kita, nak buat satu research ke, nak buat satu kolaborasi ke, nak proofkan pada kita, bagi masyarakat khususnya yang tidak faham, yang masih lagi dalam keadaan sekular, tidak faham. Ini sebenarnya, kalau saya, cara personal, saya punya pandangan peribadi, bila orang belajar sains, orang belajar teknologi, dia ingat Allah SWT mengingatkan dia ingat bahawa mati nanti dia akan hisab Allah SWT, dia tak akan buat maksiat, dia tak akan buat kejahatan, apa lagi, dia akan melakukan yang terbaik. Kalau dia buat jahat, dia boleh taubat. Kalau dia berjahat, dia boleh bertaubat. Kan manusia ni takkan warak, semua kan mesti ada buat kesilapan. Kalau dia buat dosa, dia boleh repent, dia bertaubat. Kalau dia buat silap, dia bertaubat balik. So at the end product tu, dia jadi manusia yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah SWT sepanjang masa. Pada saya, proses pengislaman itu telah berlaku dengan sebaik mungkin. Itu pada saya. Tapi pada orang lain mungkin berbeza. Itu Allah Alam. Itu pandangan saya. Saya punya peribadi gitu. Mana kalau dia belajar, katalah dia seorang
maka dia tak perlu dah hafal Quran pun. Kalau dia boleh hafal Quran, dia boleh baca tafsir, itu maknanya itu high level punya yang mendapat ilmu. Dia boleh katalah budak-budak kan, dia boleh kata dia sains, doktor, tapi dia boleh baca Quran, dia boleh tafsir, dia boleh orang, boleh mengajar, kemudian boleh pula jadi somebody yang boleh tahfiz hukum, buat hukum sebagainya. Dia itu memang super lah. Tapi pada saya as orang awam paling rendah begitulah keadaan saya. Ini so produk you ini adakan orang yang baik ini adalah yang dipanggil apa yang namanya Islamic knowledge itu telah berlaku dalam dirinya. Ini pandangan saya, wallah alam. Tapi kita boleh bincang. Baik, saudara sekalian. Persoalan kita lah. Okay, due to the current challenges, we need to evaluate the implementation of current education from measures. Baik, kita kena tengok. Soalan pertama, science stream separated from art stream. Science stream separated from art stream. Siapa yang buat ni? Science stream separated from religious stream. Religious stream separated from art stream. Who did this kind of separation? And where is Islamic knowledge? Ini persoalan kita. So science stream ini dipisahkan dari art. Saya pergi pernah saya cerita kalau kawan saya dengan sama, saya pergi ke Morocco, pergi satu maktabah yang memang nak masuk 3-4 lapis. Saya jumpa kitab tip itu dalam syair. So kitab tip tapi dalam bahasa syair dibuat. Masya Allah. Maknanya sains dan sains dan sastra tidak dipisahkan. Siapa yang buat idea sains dan sastra ni? Kalau boleh recall balik, saya pun belajar, awak dari mana sains, awak sastra. Kok mana? Siapa yang pisahkan ni? Sains stream dengan agama. Ni agama, ni sains. Siapa yang pisahkan tu? Siapa yang pisahkan agama dengan sastra? Siapa yang buat ni? So kalau kita tengok dalam sejarah, siapa sebenarnya yang memulakan perkataan pembezaan-perbezaan ni? Siapa yang buat benda ni? Ini kita nakkan juga siapa yang mereka ni, adakah dalam kalau sejarah Islam sebenarnya tak berlaku macam ni, tapi dia berlaku zaman sekarang. Sebab tu kalau kita tengok, awak sekolah agama, bila apa agama, awak akademik. So persoalan saya adalah agama tak akademik ke? Tu soalan jadi, awak belajar apa? Saya belajar sekolah agama. Ambil bidang apa? Oh, agama. Awak akademik. So satu kali akademik pula, adakah bidang agama bukan akademik? Itu satu soalan juga kita buat. Practically, do we have a books or textbook that based on Islamic knowledge as proposed by Islamic knowledge? So persoalan kita kan ni, adakah kita textbook ataupun buku-buku yang berasaskan kepada Islamic knowledge yang dicadangkan dalam Islamic knowledge? Ini persoalan kepada kita. In education, do we have any alternative based on Islamic knowledge to replace the Bloom taxonomy? Is the Bloom taxonomy consistent with the nature of Islamic knowledge? Is the Bloom taxonomy consistent with the classical knowledge as discussed by Islamic scholars? Ini satu persoalan yang kita bincangkan. So saya cuba bincangkan adakah ini suatu perbincangan yang boleh kita bahaskan. Mungkin Yusim boleh dan juga tim-tim yang kita bincanglah. So adakah kita mula perlu revisit Bloom taxonomy itu dengan menggantikan satu Bloom taxonomy yang baharu yang sesuai dengan konteks kita sebagai orang Islam yang dalam pengertian Islam, ataupun kita boleh modify atau adapt atau modify apa yang ada untuk jalankan. Ini pada saya kita serahkan kepada kita lah. So kita boleh bincangkan ni yang masih lagi terbuka kepada discussion. Semoga ia boleh fikirkan apa sebenarnya yang kita boleh lakukan dalam konteks kita membincangkan soal taksonomi yang ada pada kita. So sekalian, I think ini benar-benar solusi yang saya rasa boleh kita bincangkan. Dalam kita pertama ada cadangan-cadangan. Dia kata tengok dari sudut intra-unity dan intra-unity. Kita tengok dari sebidang. So dalam bidang pengajian intra, bidang pengajian Islam pun kena ada cross disiplin di antara akidah, syariah, akhlak dan sebagainya. Itu satu perkara juga, dan dia bukan dalam bentuk yang separated. Dan juga kita bercross inter-unity. Maknanya ada penggabungan di antara bidang-bidang lain. Ini satu terminologi yang boleh kita bincangkan. So, kalau intra-unity, kita dalam bidang yang sama. Kalau intra tu kita bincang dalam bidang yang berbeza. So, ini pada saya yang boleh kita tengoklah macam mana kita nak buat. Dan kita perlu melihat ability of individual to gain information, learn in the field of epistemology, wisdom, centered atau principle. To implement the inter-unity, the precedent of unity is warranted. So, sebelum kita pergi kepada satu layer untuk menyepadukan ilmu, so layer yang pertama ialah kita cross bidang dalam bidang Islami. So, contohnya bila kita bincang soal contoh kalau kita dalam Udai, if you look at certain subject. So, bagi saya bagi contoh paling rendah lah. Kalau kita nak belajar tentang
budak sekolah rendah, katalah budak tarikan. Dia tahu tak beza di antara subjek syariah, fiqh, ibadat, akidah, budak umur katakan 7 tahun 8 tahun. Dia mungkin tak faham. Terus kita gabungkan. Dan satu tajuk katalah contohnya Muhammad anak soleh. So ada Al-Quran, ada hadis, ada kisah Nabi, ada sirah, ada akidah dekat situ, ada apa namanya dipanggil, ada akidah dia, ada hadis dia, ada pula amalan. Jadi anak soleh ni mesti taat kepada Allah. Taat kepada Allah, dia sembahyang. Itu contoh budak baik. So dalam bentuk model dia panggil tematik. Itu mungkin juga satu solusi untuk di peringkat rendah dengan kita nak cross bidang ini. Contohnya lah menjaga alam sekitar, cantik alam sekitar, tapi ada nilai tauhid, ada nilai akidah, ada sirah bagaimana soal jaga, itu mungkin cross berlaku dalam satu tematik. So saya mencadangkan kalau satu untuk peringkat rendah ni, untuk peringkat tinggi Allah alam, tapi untuk rendah mungkin untuk prasekolah, sekolah ni dia based on tematik. So pengajaran tidak berdasarkan tajuk. Kalau sekali kita belajar dalam sistem sekarang ni, kita akan bahagian kepada soal fiqh, akidah, sirah, Quran sebagainya. Tapi pada saya pula bila dalam bentuk sekolah budak-budak ni, kita dia hanya perlukan kepada nilai yang baik. So mungkin tajuk itu tajuk yang berkaitan tentang sayangi masjid kita, tapi di situ adalah soal sainsnya, soal gabung. So cara option yang tanya saya, kalau tanya saya apa solusi, kita buat pengajian based on thematic. Mana maudhu'i. Tema-tema itu menjadi tema yang menggabungkan. So, ini mungkin satu solusi yang mungkin banyak lagi kawan-kawan di USIM ada banyak idea. Kita cuba blendkan, kita buat satu idea di mana pengajian based on tema. So tema itu penggabungan ilmu. Di situlah ada katalah, saya bagi contoh, katakan menjaga sungai kita, itu tajuk kebersihan. Tapi di situ ada sainsnya. Kejadian alam. Ada pula akidahnya, ada fiqhnya, ada kisah, ada dalilnya. Ada kisah sirah nabawiyahnya bagaimana Rasulullah menjaga kebersihan alam sekitar. Ini mungkin boleh jadikan sebagai satu solusi lah kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita kata nak menyampaikan. So pada saya sebutkan tadi, the unified knowledge in Islam means the unity of various human life aspect which include physical, spiritual and intellectual emotion. So pada saya sebutkan is the faith-based education. So solusi dia lah kita akidah. So saya berpegang kepada pandangan kalau kita boleh menjadikan orang itu orang yang ingat kepada Allah, taat kepada Allah, tahu pembalasan di akhirat, tidak buat kejahatan, maka pada saya lower level of Islamic knowledge telah berlaku dalam diri dia. Dan falsafah ini perlu kita kembangkan supaya nanti the knowledge refer to unity of knowledge, which refer to the scientific and social knowledge, which naki knowledge, the Holy Quran, which centered around the true faith and instructing the balance and harmonious generation. So ini pada saya lah. Yang saya rasa pada pandangan saya mungkin saya buat silap, saya minta maaf, tapi saya rasa ini perkara-perkara yang saya rasa macam mana proses kita nak menyepadukan ini. Dan pada saya solusi yang paling dekat kalau nak buat ialah untuk di peringkat rendah kita based on pembelajaran based on tematik, bukan dalam aliran tapi dalam satu tajuk tema yang besar. Dalam tema-tema itu ada subtema yang menggabungkan semua ilmu Islam. So pada saya itulah solusi yang boleh kita gabungkan untuk di peringkat sekolah rendah menengah. Untuk universiti mungkin kita berbeza sikit, mungkin modul lebih canggih lagi, tapi untuk menjadikan apa yang dikatakan integrating Islamic knowledge and science itu boleh berlaku apabila kita melakukan satu modul atau model atau kurikulum yang berdasarkan on tema-tema, dan tema itu akan digabungkan dari skop praktikal, amali dan sebagainya, dan akhirnya menjadi satu ilmu yang terbaik. Wallahu alam, ini pandangan saya. Minta maaf kalau ada perbezaan pandangan dan juga kita berbeza idea, tapi saya rasa ini kita cuba ikhtiarkanlah menjadi satu minat saya. Kita baru sampai gelang, baru dapat kajian FRGS yang baru, tajuk dia something about membangun level taksonomi kognitif, kognitif dari sudut Islam dan sains. Nak sepadukan supaya kita boleh buat practical part, supaya nanti bila guru di sekolah ataupun guru sekolah tadika dia dapat praktikkan benda itu dalam kehidupan mereka. Wallahu alam, saya mohon maaf sebarang kesilapan. Okey, kita buka kepada perbincangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri yang telah membentangkan kita dan juga membincangkan topik ini dengan pada saya sangat mendalam.
menyentuh beberapa aspek yang juga di akhir perbincangan tadi Prof melontarkan beberapa cabaran kepada pengkaji-pengkaji di USIM ni untuk menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan. Terima kasih banyak Prof atas lontaran-lontaran tadi yang saya rasa telah membuka ruang-ruang perbincangan yang lebih besar lagi sebenarnya daripada tajuk yang asal. Jadi Prof, sekarang ni saya nak buka kepada soalan ni yang mungkin nak ditanyakan oleh para audiens yang hadir pada petang ni. Silakan soalan untuk Prof. Yang boleh jawab, yang tak jawab saya KIV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan terus ya Dr. Kamal. Prof. Terima kasih Prof atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik dan penuh keterujaan lah saya dengar, sebab sebelum ni saya banyak dengar ucapan Datuk sebagai rektor sebenarnya. Jadi hari ini dapat mendengar dari sisi pandangan akademik, saya rasa menarik. Yang pertama saya nak bagi, bukan soalan sangatlah, bagi sikit menambahlah. Saya setujulah dengan idea Datuk berkenaan dengan taksonomi baru kan, yang sesuai dengan pandangan Islam, sebab taksonomi Bloom ni kalau kita tengok dia punya aras tu, remembering tu bawah sekali kan. Sedangkan kita ada pelajar-pelajar tahfiz kan, dia terhafal Quran satu juzuk tu, adakah dia graduate tu dengan taksonomi yang paling bawah, sedangkan dia dah graduate. Jadi sesuailah kalau kita revise semula Bloom punya taksonomi dan datangkan taksonomi kita sendiri. Kemudian satu lagi saya nak respon pada soalan Dr. Hakim tadi kepada tadi kan, berkenaan dengan ilmu yang neutral ni. Jadi kita boleh rujuk kepada tulisan Al-Atas dalam risalah untuk kaum muslimin kan. Jadi dia berulang-ulang kali sebut bahawa sebenarnya ilmu ni dia bukan neutral sebenarnya. Dia bukan value laden. Sebab semua ilmu yang datang ni kita tengok konteks dia dilahirkan. Jadi ilmu-ilmu yang datang ni sebenarnya ilmu-ilmu datang daripada konteks barat dan membawa worldview barat. Jadi saya rasa respon yang dibawakan oleh sarjana Muslim seperti mana yang diusahakan oleh Datuk sendiri dan tim dia tu adalah untuk menghasilkan Islamic knowledge sebagai respon kepada ilmu-ilmu yang kita sangka neutral, tapi sebenarnya dia datang dengan nilai dan worldview yang tersendirilah. Dan terakhir sekali, sebab teruja ada banyak sikit pandangan dan respon. Saya setuju juga lah berkenaan dengan pembahagian sains dengan sastra agama tadi tu kan. Jadi kita ingatlah zaman kita sekolah dulu sains dan sastra agama. Jadi kalau pelajar-pelajar cemerlang semua masuk sains, pelajar yang hopeless, yang tak berapa nak berjaya ni kita masuk ke yang Islamic studies ataupun yang sastra. Jadi sebab tu kadang-kadang kita jumpa pelajar-pelajar bila masuk universiti, kadang-kadang dia dah habis dah degree dalam bidang sains, dia nak masuk agama. Sebab apa? Sebab dia kata dulu ikut mak ayah suruh ambil engineering, suruh ambil sains. Tapi sebenarnya dia nak agama. Tapi mak ayah rasa bahawa agama ni ataupun sastra ni level dia bawah daripada ilmu-ilmu sains. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Okay. Saya nak sebut terima kasih kepada pandangan. Saya sebab tu kalau dalam sains, sebab tu nilai value sastra ni tak tahu siapa letakkan bawah. Sebab tadi baru kita bincang dengan sahabat-sahabat. So kita banyak melahirkan saintis-saintis yang hebat. So sebenarnya orang sastra ni tak perlu ke dalam kehidupan. Saya beri contoh. Undang-undang. Orang sastra. Kalau tak ada lawyer yang bagus, kita tak boleh fight di peringkat internasional. Satu. Kalau tak ada pakar ekonomi yang hebat, kita tak boleh merintah negara. Sains. Sebab tu dia tak boleh gabung. Sebab tu penggabungan tu menjadi kita kan longgar. Sebab tu kalau dalam Islam, sebab tu istilahnya kalau kata dalam macam kita lah, dia ilmu ni dia tak boleh sifat neutral. Sebab macam kita kerja lah. Kita kerja, kenapa kerja cek makan? Itu neutral lah kan? Tak, kita kerja kerana Allah. Itu ada value. So kita belajar kerana Allah. Kata, kau belajar, kau kerja kenapa? Aku kerja saja, nak kerja, nak hidup. Itu neutral. Dia tak ada value. Nak kerja, nak hidup. Sedangkan kita, orang Islam ni, kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita ni adalah untuk kehidupan Allah. Itu janji kita kalau kita bacalah dalam awal solat kita. Kalau orang skip aja tu, itu tak janji tu. So kita janji tu bila kita inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya tak ada value. Kerja pun kerana Allah, belajar. So back kepada soal ilmu ni lah. Bagi saya tak ada ilmu. Bagi saya ilmu Islam ni tak ada ilmu. Sebab tu dalam konsep barat kan dia bagi knowledge is knowledge. Itu kata kalau kita belajar orang barat bincang kawan, knowledge is knowledge. Sebab tu ada orang sekular barat, orientalis,
yang belajar Islam tu baik, tahu saya jumpa saya ni lah masa kat Burm tu. Dia jumpa sembang saya. Kalau dengar dia ni, Allah, nak syurga dululah. Sebab dia punya respect kepada Islam tu, subhanallah, tabarakallah. Dia, Islam is very interesting. You have very good system. Blah, 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 blah. You are very best. So this is a very good system. But so how about Islam? So I'm sorry about that. I cannot, because my knowledge is knowledge for knowledge. So akhirnya waktu dia baca, no, you have to, because you know it's good. You should enter. No, brother. The problem is when Islam, I know drinking harm is haram, is bad, but I can let this one. I cannot. I must drink every day. Itu problem dia kan. Saya tahu Islam tu bagus, sebab dia tak nak. Sebab tu bagi saya belajar tu bagi dia ilmu. Sebab tu dia defend. Sebab tu ada orientalis yang memang defend Islam. Sebab bagi dia betul apa yang dia buat. Itu dia kata knowledge for knowledge. Ada pula orang belajar knowledge untuk intam kita, sekular kan. Ini yang orientalis yang jahat ni kan. Ada yang orientalis, Masya Allah, tabarakallah, yang akhirnya dia belajar Islam nak cari kebenaran. Kalau orang niat tu untuk kebenaran, dia masuk Islam. Sebab tu nilai itu mesti ada. Sebab tu dia tak ada istilahnya knowledge free. Sebab bagi saya apa yang kita buat tu, itu yang di sains macam saya sebutkan tadi, mungkin tak sebut lagi, macam orang saintis kan, belajar nuklear, then dia belajar tak hilang. So bagi dia sukses. Sebab tu ada konsep yang kita terapkan dalam Islam ni. Kalau tanya saya, Islam ini ada konsep ihsan tu. Kita sebenarnya banyak tinggal konsep ihsan lagi depan kita. Ihsan ni kan nak tengok konsep dia, kita buat ni kerana Allah dan Allah tu kita. Itu yang kita belajar iman Islam. Tapi ihsan tu kita tak tahulah, dia terskip kot, tak sengaja. Yang itu menyebabkan kita jauh daripada values. Ihsan ni sebab ada akhlak kehidupan kita. So dalam kita, ni mungkin pandangan saya lah. So dalam kita mengkaji dalam membina ilmu sains ni, 3 perkara ni perlu sebutkan. Mesti pertama iman. Islam, iman dan juga ihsan. Ihsan ni banyak orang tertinggal. Sebab tu dia beriman. Dia beriman kepada Allah. Dia Islam. Tapi dia lupa satu benda ni, ihsan dia yang banyak tinggal. Jadi pada saya, kalau kita boleh explore dengan lebih mendalam what ihsan is all about. Saya baca ada thesis menarik baru ni daripada Brunei. It's very interesting topic about using ihsan in administration. Kajian menunjukkan bahawa orang yang approach ihsan very high, dia integrity, sangat berintegriti dan sangat bertanggungjawab berbanding orang yang tidak memahami konsep ihsan dalam kehidupan. Mungkin satu part solusi yang kita kata macam mana kita nak menjadikan ilmu itu lebih bermanfaat. Dan mungkin kita fikirkanlah, you see one of the leading university that promoting akli and nakli. I think this is part that you can explore dan you become champion of this idea. So mungkin dah mula fikir dalam sains ada apa dia so-called Islamic terminologi Islamic knowledge tu perlu digabungkan, dan what is all about tu dan boleh digabungkan. Pada saya itu menjadi satu peluang lah untuk kajian-kajian yang berbentuk filosofikal lah, untuk dikaji dengan lebih benar. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Prof atas respon tadi. Ya. Baik, ada soalan-soalan lain agaknya daripada audiens yang lain, silakan. Dr. Hakim. Terima kasih banyak Datuk. Syekh Kabir kita, Syekh Rusdan, masya-Allah. Ini orang alim-alim semua Syekh. Ini masya-Allah. Lama tak dengar Datuk. Allah sembang Syekh. Ana tak, kalau ada entar tadi yang dia tak cakap lah. Allah. Terima kasih banyaklah atas perkongsian yang baik. Dan tajuk yang Datuk punya research tu saya rasa penting. Memang baiklah untuk dikaji dengan mendalam. Cuma dalam perhatian saya, dalam konteks kita nak melibatkan elemen hafazan atau tahfiz Quran ini sebagai tadi Datuk ada sebut 2 kali tentang bagaimana kita nak imbangkan kefahaman hafazan itu bukan yang paling rendah, tapi dia mungkin satu lagi level yang lain. Di situ yang saya rasa ada sedikit perhatian saya lah. Pertama sekali Datuk, memahami konsep hifzul Quran sendiri. Saya rasa dalam konteks Malaysia ni kita dah dilute kepada maksud sebenar hafazan. Jadi hafazan kita di Malaysia ni sebenarnya dia bukanlah hafal dengan betul-betul ingat dalam konteks hafiz yang 30 juz tu. Kebanyakannya rata-rata kita pergi, even hatta budak-budak Muslim ke, budak ulul albab ke, yang lain-lain pun, dia kata dia hanya hafal
untuk tahun ini katakanlah 5 juz. Tahun depan 5 lagi juz. Yang tahun ni, yang tahun lepas dia lupa dah. Itu satu. Yang kedua, maksud hifzu tadi ataupun hafiz itu, dia kadang-kadang dia hanya sekadar hafal tanpa memahami makna, maksud dan sebagainya. Jadi di situ pun sebenarnya ada jugalah kefahaman kita macam mana nak letakkan maksud hifzul Quran tadi. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam konteks alim ulama Melayu ataupun di Nusantara ni, saya perhati lama jugalah bila saya mengkaji manuskrip Melayu ni. Saya secara peribadi tak jumpa lagi dalam biografi ataupun autobiografi ulama Melayu yang sekitar yang kurang ke 17, 18, 19 yang menyatakan dia hafiz ataupun dia hafal Quran. Dia tak nyatakan secara soreh ataupun secara tak soreh. Jadi mungkin ada, itu kita tak tahu. Jadi apa yang saya nak kaitkan adalah bagaimana kita nak meletakkan jalur hifz Quran tadi dalam taksonomi ini, dia perlukan kepada penerangan dan pendetilan. Barulah kita boleh letakkan dengan tepat. Otherwise dia akan jadi dilute dengan pelbagai makna yang kadang-kadang kita pun tahu banyak juga yang hafiz Quran atau so-called hafiz Quran yang tak menjadi, yang wasak dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang saya rasa mungkin kajian Datuk ni akan membantulah untuk menyelesaikan masalah ni. Itu Dok sebenarnya komen. Okay, thank you bro. I think this is the part because pada saya betul kata kita, pada saya lah ni my personal view, agree tak masalah. The taxonomy belum sebenarnya dia may fit, dia mungkin fit kepada bidang kejuruteraan. They may fit for mungkin some of the part of chemical part atau mungkin dalam bidang kejuruteraan teknikal sebagainya, aerospace kan, sebab dia baju dia, saya bercakap dengan Malaysia dia pakai baju lain Pak. Dia pakai baju sains Pak. Kita baju sastra Pak. Nggak masuk, nanti yang lompang sana lompang sini. Betul juga poinnya. So, kita baju sains kan, dia fit dengan 6 perkara. Tapi kita punya fit macam tahfiz tu. Nak letak kat mana? Dia memang total different macam Prof. sebut. Dia beza sebab hafal Quran ni satu layer yang berbeza. Mungkin macam Dr. Kamal tadi, hafal tu mungkin yang dia hafal Quran biasa tu mungkin pada level orang tahfiz itu mungkin level yang rendah. Tapi bagi orang awam, apa 3 juzuk tu walaupun dia literal hafal tapi berbanding orang bawah lagilah dia tak tahu langsung kan, macam orang awam ni boleh hafal satu ayat mujuk dah layer kan, tapi mungkin dalam kalangan orang-orang hafal Quran ni dah layer berbeza pula. Dia layer mungkin dah layer dia boleh ngaji ni dengan konsep tarannumnya, boleh dengan hafazannya, dengan tadabburnya, dengan semua cukup. So dia boleh mungkin the higher level itu ialah dia boleh mentafsir Quran berdasarkan kepada hidup kehidupan sebenar. Itu mungkin the high level. Tapi kalau kita letak fit tu kepada Bloom, jam kita. Dia jam tak boleh pergi. Sebab tu especially dalam bidang tahfiz ni memang ada kontradik dengan, jujur cakap ada dengan bila kita bincang tu dia jam dengan idea Bloom tu. Even kawan-kawan saya di engineering pun dia pun setujulah. Dia kata sebenarnya yang korang buat ni bukan betul sangat pun. Sebab korang buat sebab kena buat. Itu je lah ayat dia kan. Kau buat sebab kena paksa buat. So kau masuklah. Sebenarnya tak fit pun dengan kita orang punya sistem. Sebab kau punya beza, kita beza. Kita ambil daripada orang sains kan. Ini sains punya part. And suddenly kau tak tiba-tiba katalah seni. Kan? Nak masuk kat mana? Itu seni kalau kata bahasa Melayu. Nak create bahasa Melayu. Okay. Level creating. Nak tafsir macam mana? Akhirnya kita mentafsir bagai-bagai. Lagi pun dalam Islam. Okey, saya bagi contoh. Last kali creating ibadat. Kau nak buat apa? Ibadat. Ibadat creating nak macam mana? Kalau sains, creating a new model, innovation. Tapi kalau ibadat, dia setakat ibadat setakat tu apa? Takkan creating macam mana pun dia ada satu layer, tak boleh pergi dah. Sebab ibadat ni benda. Yang itu yang pada saya, ini yang kita kena pecahkan dari sudut teknik. Pada saya isu utama dalam kalau kita boleh pecahkan isu ni based on taksonomi ilmu yang sebenar sebagaimana yang ulama bahaskan. Satu benda. Contoh bagi mudah kita ini kita bincang orang sains kan. Kalau belajar IT ni nak masuk fardu kifayah, fardu ain. Belajar teknologi sekarang. Nak tafsir kat mana? Adakah kita nak tafsir, nak define sebagai fardu ain atau kifayah?
Jawab je. Kita pun pernah jawab tu. Kalau Fadul, saya pernah argue dengan orang. Fadul Kifayah share. Orang semua pakai teknologi. Saya takkan Fadul Kifayah. Sudah. Kita pun fikir pernah juga. Jadi saya rasa yang boleh selesai ni orang falsafah lah. Orang bidang ni, saya ni orang awam je. Nak jawab tak boleh, saya kata betul juga. So kita pun dah berubah dari sudut klasifikasi ilmu tak berbeza dari sudut daya. Jadi agak tajuknya agak heavy lah. Saya orang falsafah tapi saya cuba masuklah bidang ni sebab bila buat kajian tu menarik juga sebab orang tak explore ni kan. Bila saya bincang kawan yang buat kawan-kawan kan, betul lah. Kita cakap je pasal engineering knowledge tapi mana produk kita? Bila saya bercakap dengan tiga pakar lama, is I agree with you because we have the model. We all philosophical part settle tuan. Kita tak settle. Mana bab filsafah, idea, realism settle. But in terms of practical, yang saya itu pada saya, if we come together, USIM can lead this idea because USIM ni now they become leaders in this part. Dia lebih ke depan compared to other university. I think this is a part that you can promote because your vision and mission very clear. So mungkin jadi model-model yang terbaik. InsyaAllah saya rasa mungkin benda tu dah ada pun sebenarnya tapi kita mungkin tak dokumentkan, kita tak cerita pasal reality, mungkin boleh sharing dengan semua orang supaya produk itu akhirnya jadi yang baik. Pada saya pula bila jadi manusia ni, ada orang define jadi manusia kamil ni kan, tak buat salah bagi saya kan. Saya define sikit, lebih sikit kalau orang kamil ni dia tak buat salah, manusia ni bukan malaikat. Manusia ni dia buat salah juga tapi dia tahu kalau buat salah dia bertaubat. Itu je. Kalau dia bertaubat sampai selagi hari tak kiamat, selagi tak bertaubatlah. So orang baiklah tu. Yang tak baiknya kita buat benda tak taubat-taubat. Itu jahatlah. Itu pada saya. Jadi pada saya tidak meletakkan tafsiran insan kamil itu tak buat salah. Tapi dia tahu di mana membuat kesilapan. Ini pandangan saya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Terima kasih Datuk. Ada TNC ada nampak tu? Prof Randi. Assalamualaikum Datuk. Wah, Prof. Lama tak jumpa. Itulah. Hari ni pula kurang sihat sebenarnya daripada rumah. Ya Allah. Aku tengok Datuk mesti kena join juga kat sini. Nanti dapat Kongo saya datang insya-Allah. Anak saya Kongo saya datang. Okey. Darik tu. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi share knowledge. Dan kita pun bukan selalu jumpa pakar pendidikan ni insya-Allah. Dan saya tengok Datuk punya projek tu untuk teknologi ni sangat-sangat perlulah kita selalu dengan kawan-kawan kita tak ada ke benda lain ni kita kantin dan belum ni. Betul lah sama Datuk kata tadi dia tak boleh nak kata kita punya keperluan tu. Dan itu menyebabkan itu saya tengok antara yang paling obvious lah kalau peringkat sekolah lagi dari sudut penekanan terhadap praktikal tadi tu. Yang Datuk sebut dalam practical aspect tu kan. Maksudnya kita banyak bagi pada anak-anak kita untuk dari sudut kognitif, dari sudut teori tulis balik apa yang ustazah cakap, tapi dari sudut practicality tu kita jarang bagi penekanan. Kenapa? Kerana dalam Bloom tak ada benda tu. Jadi benda tu menyebabkan kita rugilah padahal amalan tu satu aspek penting. Jadi kalau Datuk buat yang taksonomi itu insya-Allah kita akan ada nanti harapannya aspek untuk menilai aspek praktikal secara lebih jelas lagi lah. Dan saya tengok dari sudut penilaian Datuk semasa bincang baru ni tak silap ada di aspek kita dalam falsafah pendidikan kita di bahagian bawah falsafah pendidikan dia ada sebutan nilai-nilai tinggi. Nilai-nilai tinggi dalam falsafah pendidikan kan masyarakat dan sebagainya itu yang seimbang sebagainya. Jerry lepas tu dia mengamalkan nilai-nilai tinggi. Cuma dari aspek macam mana kita menilai nilai-nilai tinggi tadi tu rasa macam tak ada dalam kita punya sistem. Jadi kalau boleh juga diwujudkan macam mana ada sistem tu, ada macam mana nak mengukur nilai-nilai tinggi itu saya percaya itu akan menjadikan satu platform yang baiklah, terutama tengok challenge dalam pendidikan kita lah secara umum daripada sekolah pada universiti dari sudut tadilah daripada third class to first class. Kan kita selalu tun mantan PM kita kan Tun Abdullah dia kata kan kita first class facility third class mind. Dan di bawah ni yang terbaru saya bawa balik daripada Terengganu RXZ punya perhimpunan tu penuh dengan sampah ya Allah. Lepas tu ada berapa ribu PM bagi fahami program penuh dengan sampah ya Allah. Jadi itulah mentaliti kelas ketiga diterjemahkan dalam masyarakat. Jadi kita dalam pendidikan Islam ni macam mana kita boleh baiki dalam sistem kita untuk kita bantu meningkatkan
minda berfikir masyarakat kita daripada third class pada first class, itu saya rasa cabaran bersama lah. Saya percaya dengan kita semua dalam bidang ni. Jadi itulah antara kalau kita ada option yang kita boleh, tapi kita looking forward lah Datuk untuk kita kerjasama dan sebagainya supaya kita boleh cari benda. Saya sangat setuju dengan cadangan Datuk tadi tentang modular tadi tu, supaya pelajar-pelajar di sekolah dia tengok modul lengkap dah kan. Dia menggunakan macam mana pelajar yang baik dan sebagainya, itu ada modul. Jadi itu memudahkan daripada kita bagi dalam bentuk abstrak, teori-teori kan, syariah, akidah, akhlak. Jadi dia hafal tulis itu aja. Tapi kalau dia ada modul tadi tu, dia akan lebih nampak. Dengan harapannya sekalinya kita dapat laksanakan modular tadi tu, saya percaya itu akan lebih memberi gambaran yang jelas kepada anak-anak kita dan mereka boleh praktik lah. Itu saja Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Terima kasih join. Saya terkejut tahu tak cakap tadi senyap je. Terima kasih Prof Hadi ya. Okey, Prof Hadi. Menarik tu Prof. Saya tiga sebab gini contoh okay, even dalam taksonomi Bloom dia ada 3. Dia ada satu taksonomi Bloom, dia afektif, kognitif, psikomotor. Secara realitinya in teori adalah 3 in teori 3 tu, tapi by practical even kawan-kawan engineering pun dia kata no they are already separated. So they separate antara kata kognitif satu part, psikomotor satu part, afektif satu part. So itu dah dipanggil dah separated dah. Itu satu. Yang kedua, emphasize tu beza dah. Dia akan emphasize banyak kepada yang kognitif aspect because dunia exam oriented, dia akan pergi kepada kognitif. Sebab tu dalam peperiksaan exam macam mana pun, orang score sebab ladies score better than boys. Budak perempuan, girls score better than boys because they are cognitive strong. Tak ada, bukan budak lelaki tak matang lagi kan, lambat sikit macam kita lah, lambat slow sikit lah. Tapi budak perempuan dia skor sebab kognitif dia matang. Jadi orang kognitif kan cepat dan ini cepat yang menyebabkan tak seimbang dari sudut pendidikan. Jadi pada saya setuju. Kalau insya-Allah kita akan cuba develop. I think ini pada saya dah bincang kawan-kawan. Memang kena buat sesuatu lah. Saya dah idea tu dah bincang nak tengok kognitif lama dah, tapi bila sibuk dengan management. Ni tak terfikir now bila balik UKM ni ada masa yang alhamdulillah ada space sikit kan. Baru terfikir dan alhamdulillah dapat buat team. So research satu kita buat adori tentang kognitif satu aspek tauhidi, satu lagi double FRCM ni kita try buat satu sikit je kognitif sains Islam. Itu je kita ambil. Terus saya nak minta nanti mungkin saya akan melawat USIM lah sebagai salah satu expert. InsyaAllah saya akan temu bual antara orang yang kita panggil lah mantan VC lama dan Prof Musa di seluruh ada pun minat. Itu yang kita ada yang lama. Kemudian kita akan jumpa juga rakan-rakan. Already one of my sample lah insyaAllah. Terima kasih Datuk. Okay, thank you. Okay. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof Datuk ya, Prof Hadi juga telah berikan respon dan pandangan. Saya rasa kita ni ada chemistry ni Datuk. Boleh diusulkan sesuatu agaknya ni yang boleh memberi tapak yang lebih baik kepada pengajian Islam khususnya lah ya, daripada pengajian sastra secara umum yang Prof sebutkan tadi. Kerana kebergantungan kita kepada taksonomi Bloom itu nampaknya macam sudah sampai limitnya lah kan ya, sudah terlalu jauh kita berada di kerongkong itu. Baik, masa diberikan Prof sebenarnya telah tamat, tapi saya rasa macam tak puas lah Prof. Kita face-to-face dua datang, kita sama-sama lagi. Tapi ya memang rasa macam tak puas lah. Saya tahu mungkin kawan-kawan lain pun merasai perkara yang sama juga. Mungkin insya-Allah kita akan panjangkan lagi diskusi ini pada masa akan datang. Dan Prof Hadi pun nampak berminat dengan topik yang kita bincangkan ini Prof ya. Mungkin boleh ada dana sikit Prof ya. Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik, saya fikir saya nak berhenti kat sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada ceramah jemputan kita Prof Datuk Dr. Abdul Halim Namuri ya, yang sudi meluangkan masanya walaupun dia sibuk. Terima kasih kepada semua yang hadir, Prof NCA juga, Prof Hadi ya, yang sanggup turun padang ya walaupun tak bersihat di rumah ya. Juga rakan-rakan daripada pelbagai fakulti Pemerhentian pun ada. InsyaAllah mudah-mudahan sesi kita ini memberi manfaat dan membuka ruang yang lebih luas pada kita untuk memikirkan ya, langkah-langkah berikutnya khusus untuk pengajian Islam. Jadi itu saja daripada penganjur pada petang ini. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dalam mengendalikan program kita pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Prof. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Ya, Okey, terima. jumpa lagi insya-Allah. Saya Prof. Kamal, insya-Allah jumpa lagi. Allah.